Kita baru cakap pasal AI yang Neuro Intelligent. Kita belum cakap lagi pasal General Intelligent. Kita belum cakap lagi pasal Super Intelligent. Kita sekarang ni yang ada teknologi yang hari ini ialah Narrow Intelligent. Kita akan ada phase 2 iaitu Nah, kita jumpa lagi dalam Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan kepada anda oleh Usanita. Seperti biasa, aku bersama dengan seorang wanita yang cantik, manis, yang ada kata dia muka macam mama, ada kata muka macam Spanyol, ada macam Eropah tak adalah kan. Eropah tu Datuk lah. Thank you. Okay. Masih lagi bersama dengan kami. Dan hari ni kita nak cerita ni. Datuk kalau pergi mana-mana suka jalan lama ke highway? Highway lah senang. Highway bahaya. Ya ke? Highway ni cepat sampai. Bagaimana nak cepat sampai? Tapi bahaya dia banyak bawa laju. Ya ke? Bila benda laju ni, benda laju kadang-kadang tak boleh kontrol. Kehidupan tu tak boleh kontrol. Kalau Datuk mesti suka highway kan? Saya ikut jalan lama. Ikut jalan lama Orang lama. Oh tua. Orang lama kan. Jadi hari ni kita nak cerita, bukan nak cerita pasal highway perjalanan jarak kita tu, tapi kita nak cerita AI highway to kiamat. AI Artificial Intelligence. Oh tahu tahu. Saya mengikuti perkembangan zaman Artificial Intelligence. Okay. So, tapi nak tahu sangat dalam-dalam saya tak pandai lah Datuk. So kita ada orang yang pandai tentang nak ulas topik kita hari ni. Handsome orang dia. Handsome orang dia. Berbaju Melayu bawa balik nikah ke? Tak. Kita ada Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Datuk. Yang ada dengan kita hari ni. Jadi hari ni Datuk punya tajuk tadi tu pun Dok. Kalau orang dengar kat luar tu AI Highway to Kiamat. Ya, ini saya punya pandangan. Tapi sebenarnya kita before kita nak ulas, dia orang tak faham lagi tu tajuk tu sebab dia orang rasa macam apa benda AI Highway to Kiamat ni. Teknologi. Teknologi ni boleh membawa contohnya kalau teknologi ni contohnya senjata-senjata nuklear. Kalau satu hari nanti tiba-tiba robot, kita dah masuk ke dalam alam cyber and robot. Tiba-tiba revolusi ni berlaku, tiba-tiba manusia tak boleh kontrol robot. Tiba-tiba robot ni dia yang ada emosi. Contohnya sekarang ni paling dia orang takut bila dia orang buat robot ni, takut kepada robot tu ada emosi. Dia orang nak kontrol emosi robot ni. Okey, boleh tak apa ni Prof cerita pasal sedikit pasal perubahan teknologi ni. Teknologi sebab kita ada revolusi kan, revolusi industri 1.0 yang tak silap saya berlaku dalam tahun 1760 dan setiap 100 tahun revolusi akan bertukar. Revolusi industri yang ketiga tahun 1969 tak silap saya, di mana digital. Tapi sekarang kita dah sampai kepada revolusi cyber and robot 4. Jadi mungkin Prof boleh cerita lebih lanjut pasal revolusi ni dulu. Baik, sebenarnya secara umumnya kalau kita boleh kongsikan mengenai tentang revolusi ni, saya ambil terus kepada tajuk kita sebab kita kan highway kan tadi, jadi terus highway kepada AI itu. Perkembangan yang paling latest adalah mengenai tentang AI ni tadi. Dan saya kira sebenarnya kita terjemahkan dia sebagai kecerdasan pintar, ada kecerdasan buatan AI, artificial intelligence ni adalah satu perkara yang sekarang ni boleh menyaingi minda manusia itu sendiri. Kalau kita tengok himpunan daripada data yang dia kumpulkan, contoh macam tahun 1997, dia orang create satu komputer yang begitu besar dia punya kemampuan, dipanggil sebagai Deep Blue kalau tak silap saya. Deep Blue mengalahkan, dia cuba lawan chess dengan pakar ataupun juara chess dunia Garry Kasparov katakan. 1997 maknanya boleh mengalahkan keupayaan manusia Kasparov dengan dia mengambil beberapa juta data untuk dia punya setiap langkah tu dah dianalisis. Bila dah dianalisis tu, dia boleh analyse apa yang akan difikirkan oleh Kasparov. Maknanya daripada data yang macam kita bawa kereta GPS tu sebenarnya adalah AI punya teknologi. Dia himpunkan semua data, macam mana dia tahu jalan yang paling dekat, turn left, depan ada kereta, semua dia tahu. Dia tahu ada polis. Dia pun tahu ada polis, nampak kan? Menarik macam mana dia mengatasi pula manusia. Jadi ini yang akan kita bimbang, macam sebahagian yang kita sebut, dia boleh membawa kepada kebinasaan ke keyakinan ataupun kecanggihan yang dia buat tu yang kita bimbang boleh mengatasi
apa yang kalau kita apply teknologi ni pula kepada ketenteraan, kecanggihan itu dah melawan manusia kembali. Yang kebimbangan kita kalau ke arah yang sedemikian, bahkan kecanggihan ni dari aspek kemudahan untuk manusia ni sebenarnya paling banyak positifnya adalah bagaimana dia memudahkan urusan manusia. Hari ni semua benda semua dah tersimpan dalam apa device yang kita ada. Tapi impact negatif dia akan memberikan kesan dari aspek privacy manusia sebenarnya terdedah. Even sebenarnya kalau kita nak buka laptop ni, kita akan guna thumbprint kita. Thumbprint kita ni siapa pun lepas tu boleh akses ke, ataupun orang boleh bawa pasport kita ke, ataupun orang boleh dapatkan identiti kita. Biometrik. Tahu-tahu Datuk dah ada dekat US. Siapa yang pakai biometrik tu dah boleh dimanipulate. Dari aspek privacy dah kacau. Ada sebahagian hacker, maknanya kalau ada kamera dekat situ pun dah boleh melalui, dia boleh monitor apa yang berlaku. Jadi kemajuan ini secara asasnya adalah positif untuk kita mengatasi kelemahan kita, untuk memudahkan urusan kita, bawa kereta, mengatasi kesesakan, uruskan mesin-mesin di kilang dan sebagainya. Tapi yang kita bimbang, kemusnahan yang mungkin juga dia bawa adalah satu perkara yang sukar untuk dibaca. Sebagai contoh, kecanggihan macam kita bawa sekarang ni, kereta dah ada Tesla boleh bawa sendiri. Apa yang mungkin berlaku kesukaran dari aspek Islam ataupun perspektif syariah sendiri, kalau sekiranya kereta itu sendiri yang melakukan jenayah, macam mana pula kereta laku jenayah? Katakan macam tu. Dia langgar orang. Siapa nak dibersalahkan? Sebab kereta bawa sendiri. Kereta bawa sendiri. Takkan nak ada penjaga kereta Takkan nak penjaga kereta. Yang ini kita panggil mas'uliyatil jinayah. Siapa yang akan bertanggung? Ini semua dalam jenayah tu nanti. Kalau dia hanya utuskan sebuah robot untuk memusnahkan satu bandar Gaza ataupun sebagainya, siapa yang kita akan kata orang ni bertanggungjawab, orang akan lepas tangan. Kerana teknologi kalau dia manipulate ke arah kemusnahan, akan bawa kepada kemusnahan. Yang ini yang saya kira satu perkara yang positifnya banyak, negatifnya juga adalah banyak. Tapi saya rasa negatif lebih banyak. Sebab sekarang orang nampak positif sebab orang baru nak belajar. Tapi tak juga. Sebab sekarang ni pun dah banyak. Sebab wujudnya teknologi yang tak ada sempadan ni, scammer tu wujud daripada teknologi yang tak ada sempadan ni lah. Dia orang dah boleh pula gunakan suara yang sama. Contoh suara yang sama, contoh suara Datuk kan, digunakan AI, suara Datuk telefon. Jadi orang mempercayai. Kalau saya ambil isu yang lebih sensitif, paling dekat dengan kita baru ni, kalau paling dekat dengan kita baru ni adalah rakaman video. Betul. Jadi dia kata orang boleh create muka saya, suara saya, impression pun saya. Jadi kita pun tak tahu, mungkin juga boleh jadi begitu. Jadi sekarang ni isunya adalah dia membawa kerosakan ataupun sebab tu ada seorang doktor namanya Dr. Abdul Hakim Murad kalau tak silap saya. Dia menyeru ke arah betul-betul ada garis sempadan yang jelas. Kerana dia bimbang penyalahgunaan akan boleh memusnahkan manusia, even sesama dalam ahli keluarga pun boleh berlaku. Kemusnahan yang dia tak sangkakan, yang itu yang mungkin Datuk rasakan dia boleh bawa jalan cepat ke kiamat, memusnahkan even dalam rumah tangga sendiri. Tapi hebat otak manusia ni, Prof. Tak, otak manusia okeylah. Kita cakap AI ni hebat. Tapi yang mereka cipta AI tu manusia. Nampak tak? Sebenarnya kalau nak cakap dia hebat, sebenarnya otak manusia tu lebih hebat daripada dia. Sebab otak manusia ni jadikan oleh Allah kan? Yang itu tak dapat nak dinafikan. Maknanya berapa triliun sel otak yang dalam otak kita tu menyimpan berapa banyak lagi data. Neuron tu kan. Sebenarnya boleh mengalahkan apa yang ada pada AI itu sendiri. Boleh minum, bro? Boleh. Sorry, tu boleh, bro. Batuk tu minum dulu. Itu okeynya, bro. Kan. Saya segan sikit. Apa segan, bro? Okey. Minum, bro. Okey, mungkin Datuk boleh tanya soalan sambil-sambil Prof minum tu. Sebab yelah, kita tengok AI ni macam tadi Prof cakap nak memudahkan kita lah dari segi benda-benda yang nanti dulu tak terfikir, teknologi tu dah merentasi sepadan. Tapi bila dah akan jadi kebergantungan, maknanya manusia ni akan dah jadi utilisekan AI ni for the whole thing. Dalam kehidupan, dalam apa semua ni AI lah. Lepas ni kita berhadapan dengan AI. Betul. Macam mana kalau semua dah bergantung pada situ,
kita ni rasa, yelah kita sebagai seorang Islam, kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi akan ada orang yang dia akan hilang kebergantungan tu sebab dia rasa dia dah terlalu kebergantungan dia dengan AI dan teknologi yang tak ada sepadan ni. Macam mana tu Prof? Kalau kita ikutkan maknanya zaman sekarang, sebab tu saya rasa latihan yang dididik daripada awal lagi. Proses yang kalau kita tengok sebahagian negara mendidik bangsa mereka dengan pendidikan kekuatan ingatan tu daripada penghafalan Quran lagi. Mana proses tu tanpa menafikan teknologi yang datang, sebenarnya pendidikan adalah asas. Kalau kita tengok di Mesir sendiri, daripada kanak-kanak 10 tahun ke bawah dah dilatih dengan hafalan Quran. Proses-proses sedemikian sebenarnya mengekalkan proses pengingatan manusia tu berbanding bergantung kepada teknologi. Hari ini dulu berapa banyak nombor telefon kita ingat? Betul. Dulu nombor sekarang telefon, tu tanya nombor telefon mak tak ingat. Tak ingat dah. Dulu nombor telefon makwa pun ingat. Berapa banyak makwa ada? Saya 86 makwa semua ingat. Banyaknya tu. 86. Macam no ni. Sekarang tanya tak ingat. Nombor telefon rumah ni tak ingat. Betul. Sebab dah kebergantungan dengan telefon. Kebergantungan kepada telefon. Tak payah nak ingat dah kan. Tapi adakah AI ni teknologi Dajjal? Yang ini tafsiran yang moden. Yang kalau kita kaitkan dengan AI highway ke hari kiamat, yang ini kita kena kembali. Yang ni saya kalau nak bawa masuk kepada Dajjal, kita kena analisis hadis Dajjal. Soalan yang bagus. Sebab apa? Sebab orang sekarang dia suka untuk mengaitkan semua perkara yang membawa kerosakan kepada Dajjal. Ada beberapa prinsip dalam kita nak fahami hadis tentang hari kiamat. Okay. Hari kiamat ni macam-macam hadis yang pelik. Dajjal, ada yang kata mata dia kanan yang buta, ada yang kata mata kiri dia yang buta, ada Ya'juj Ma'juj, ada dabah binatang yang akan keluar, ada macam-macam kepelikan. Dalam kes sebegini, para ulama menggariskan hadis yang datang secara umum mesti ditafsirkan secara zahirnya dahulu. Maksud saya secara zahir, kalau dia kata manusia, manusialah. Sehinggalah ada qarinah kita panggil, ada bukti-bukti yang boleh mengembalikan dia kepada makna yang metafora, baru boleh bawa sedemikian. Contoh sebab zaman sekarang, bila orang sebut Dajjal, dulu daripada 80-an lagi orang kata Dajjal ni adalah TV. Sebab dia mata satu. Ya. Lepas tu datang AI, orang kata AI. Lepas tu datang semua teknologi yang baru, akan katakan Dajjal. Dah mana Dajjal yang sebenarnya? Dia orang kata kalau macam kamera tu, kau nak ambil gambar kamera, kau kena tutup mata sebelah. Lepas tu dia keluar dekat kamera tu lens dia mata satu. Lepas tu dia masuk kat dalam monitor mata satu. Lepas tu masuk kat TV mata satu. Tu semua Dajjal. Mungkin ini serpihan pada teknologi Dajjal tu. Saya kurang setuju. Saya sebabnya macam saya sebut, para ulama dalam kes yang melibatkan hadis berkaitan hari kiamat ambil yang zahir sahaja dulu. Walaupun dalam banyak kes ada hadis-hadis yang sebenarnya boleh ditafsirkan secara metaforikal. Saya bagi contoh. Waktu para isteri Nabi pernah kumpul satu hari dengan Rasulullah, tanya pada Rasulullah, siapa yang paling cepat mendahului engkau? Maknanya yang akan meninggal lepas Rasulullah meninggal. Lalu Rasulullah kata, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat meninggal adalah orang yang paling panjang tangan dia. Orang yang paling panjang tangan dia. Lalu isteri Rasulullah ukur tangan. Okey. Tangan siapa yang paling panjang? Paling panjang waktu tu adalah Sayyidatina Saudah. Saudah ni dia jasimah. Dia tubuh dia besar. Jadi dia orang ingatkan dia. Tapi meninggal lepas tu bukan dia. Yang meninggal adalah Sayyidatina Zainab. Jadi Aisyah kata, rupanya maksud Rasulullah bukan panjang fizikal, tetapi kerana dia rajin bersedekah. Hadis ni kita faham menunjukkan, Rasulullah bukan maksudkan physically, tetapi metaphorical. Apa yang dimaksudkan di sebalik hadis tersebut. Tapi dalam kes Dajjal agak complicated kerana perkara yang kita nak tahu tak tahu. Tak dizahirkan. Tangan tu lah memang dah jelas tangan tu. Tapi tidak ada. Tak ada macam mata dia kita tak tahu yang macam mana. Jadi dalam kes Dajjal, garis panduannya kalau tak nanti semua tafsiran akan berbeza-beza. Sama macam Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang gambarkan tentang satu kaum yang akan merosakkan macam-macam. Semua kaum dia akan tafsirkan. Akhirnya dia akan kata jet-jet pejuang yang menyerang, memberikan kerosakan, itulah dia Ya'juj Ma'juj.
kereta-kereta kebal, dah jadi satu tafsiran yang akhirnya berubah-ubah. Sebenarnya itu ke yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Sama macam Dajjal kan? Sebenarnya baginda Nabi maksudkan siapa? Jadi ada beberapa kaedah yang digariskan oleh ulama. Tak boleh kita nak kata secara mudah AI adalah Dajjal. Kalau kita kata AI adalah Dajjal, dia juga ada bawa elemen kebaikan yang kita gunakan dalam GPS tu tadi. Betul juga. Kan kita kata Dajjal membimbing aku ke arah kebenaran. Dia bagi gula-gula dulu. Boleh jadi juga. Dia bagi gula-gula dulu, bagi kau shock pakai dulu. Bagi shock pakai, lepas tu sini aku rosakkan kau. Mungkin boleh jadi macam tu. Mungkin ni pendapat saya lah. Macam contohnya sekarang dia bagi gula-gula, kita pakai social media, Instagram, pakai semua, satu dunia pakai. Tahun depan ni nak charge RM50. Nampak tak? Betul. Nampak? Jadi maknanya orang dah addict. Kau tak boleh lepas. Maknanya kan mungkin jadi keperluan. Jadi bila ada keperluan, bila orang dah addict, dah termasuk keperluan tu, masa kat situ dakwah dia akan datang. Kemungkinan boleh jadi. Itu saya kata. Kalau macam tu, maknanya macam-macam apps yang akan datang kemudian takkan putus. Betul. Jadi sentiasa ada. Kan kita nak kata sebenarnya Rasulullah masukkan Instagram. Tahun depan kan dekat Facebook. Sebenarnya Rasulullah masukkan TikTok. Takkan macam tu. Jadi tak kena. Jadi pemahaman tentang hadis Dajjal dan juga hari kiamat nak dikaitkan dengan AI agak complicated. Walaupun tafsiran moden, ulama-ulama moden ada je Ustaz-ustaz kita pun macam-macam mazhab. Macam-macam mazhab. Ada yang kata ini Dajjal, ada yang kata ini Dajjal. Tafsiran yang paling mudah saya kira macam tu, berpegang kepada nas yang asal. Macam nanti Rasulullah kata ada 6 tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya Rasulullah sebutkan tentang mautani, maknanya satu kematian yang sangat besar. Kematian yang berleluasa. Dulu kita ada sebahagiannya expect benda tu sebenarnya COVID yang berlaku. Sehingga hari ini 7 hingga ke 3-4 juta meninggal. Tapi kalau kita tengok zaman Spanish flu, dia boleh makan sampai 70 juta yang meninggal. Kalau Black Death dulu sampai ke 100 juta, ratusan juta. Jadi sebenarnya tak kiamat lagi. Highway tu kiamat lah ni AI ni. Dia dah sampai dekat kot. Sebab kalau kita tengok macam, adakah sekarang ni akhir zaman? Adakah sebab saya pun tak pandai benda ni, Prof. Betul. Prof belajar tentang Quran, Islam ni semua kan. Jadi mungkin adakah kira-kira dah sampai kepada hari kiamat? Dah dekat ke belum? Dulu sama. Salah satu prinsip juga yang digariskan adalah tidak ada satu numbering yang exactly merujuk kepada hari kiamat. Kalau ada orang menyatakan tarikh sekian-sekian, itu adalah tanda-tanda tidak betul. Kerana sepanjang hadis tu Rasulullah tak cerita pun tak pernah sebut sebenarnya bila akan berlaku hari kiamat. Tapi hari Jumaat tak silap saya. Ada beberapa tanda tetapi secara umum tentang datangnya perkara-perkara bencana, musnahnya Madinah, naiknya Baitul Maqdis, bukanya Konstantinopel dan sebagainya. Dia tanda-tanda yang dah berlaku. Yang ini kita kena faham betul-betul sebab memang akan ada ustaz yang akan suka cerita. Dia kata inilah tanda-tandanya, kita bimbang, so tak ada apa juga kan. Kalau Rasulullah bagi tahu secara exactly 1500 akan berlaku kiamat, aku dah tobat semua, dah tobat dah. Itu saya. Mana orang dah ready. 1400 dia buang maksiat habis semua. Lu nak apa semua dia nak buat. 1000 tinggal 98, 2 tahun lagi aku bertaubat dah. Jadi tak jadi. Jadi sebenarnya memang tarikh tu tidak ada, dirahsiakan. Maknanya kepercayaan kau bahawa hari kiamat, percaya kepada hari kiamat. Tapi bila tak tahu. Jadi maknanya kalau orang dah tahu, maknanya tak adil lah untuk orang-orang sebelum ni. Dia tak dapat tahu kan, kita dapat tahu pula kan. Tiba-tiba kita tahu pula. Jadi tak fair sebenarnya. Jadi sebab tu bila ada seorang lelaki Arab tanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat? Rasulullah tak beritahu pun jawapan dia. Rasulullah tanya balik, wa ma a'tadtalaha, engkau dah ready apa? Itu apa yang paling penting. Apa persediaan dia? Tak kira lah AI ni highway nak ke hari kiamat ke. Even kalau AI ni ada pun dalam keadaan yang dia memegang kehidupan kita ni semua. Sekarang ni ada smart home. Assalamualaikum, buka semua lampu je kan. Waalaikumsalam, tutup semua lampu, boleh juga. Tapi ini nak ceritanya, dia memudahkan tetapi taklah membawa kepada satu janji yang yakin kiamat. Dia akan jadi positif kalau kita gunakan secara positif. Dia akan negatif kalau tapi negatif. Tapi masalah dia, Prof, kan, Datuk, dia sekarang ni dah makin canggih.
Semakin canggih. Kita baru cakap pasal AI yang neuro intelligent. Kita belum cakap lagi pasal general intelligent. Kita belum cakap lagi pasal super intelligent. Kita sekarang ni yang ada teknologi yang hari ini ialah narrow intelligent. Kita akan ada phase 2 iaitu general intelligent. Kemudian akan pergi kepada super intelligent. Yang tu belum berlaku lagi ni. General dengan super ni belum berlaku. Dia orang tengah build. Wah, ini lagi kacau kalau Nero punya intelligent ni pun dah macam ni. Dah hebat dia. Dia boleh buat macam-macam. Macam contohnya saya dalam bidang saya filem contohnya. Kalau macam saya taruhlah, okey, sebenarnya cerita sebagai seorang keluarga gini-gini, ada mak ayah gini-gini, tolong buatkan skrip. Dia buat skrip. Seni kata lagu, seni kata lagu. Serup dia buat seni kata lagu. Nak muzik macam mana, teks ucapan, semua dia boleh buat. Macam Prof cakap lah. Bayangkan data tu dia dah kumpul, dah sekumpul maknanya dia dah melangkaui otak manusia. Betul. Jadi maknanya kalau dia boleh melangkaui otak manusia, dan sekarang pula kita dalam zaman cyber and robot. Maknanya robot akan ada. Sekarang pun dah ada. Jadi robot ni akan berkembang. Berkembang. Adakah manusia satu hari nanti dengan ada AI ni akan bersaing dengan robot? Betul. Dia sebenarnya dah jadi pun. Kalau kita tengok di sebahagian tempat kilang-kilang yang tertentu, tenaga kerja manusia dah tak digunakan pun. Bahkan dia hanya memerlukan untuk operate sebuah kilang hanya memerlukan mungkin 2-3 orang saja, yang lain semua robot. Betul. Saya tengok ni Lazada, Shopee yang kita order barang satu dunia ni semua robot. Dan sekarang Singapura contohnya, Singapura dia punya pelabuhan fully robot. Memang dah zaman dia, tetapi kita tak nafikan yang AI ni nanti akan ada kelemahan dari aspek pelbagai aspek. Sebenarnya dari aspek emosional pun ada kelemahan dah. Sebenarnya ada benda yang dia tak boleh nak decide. Even kalau kita tanya dia tentang soalan yang macam Datuk cakap ChatGPT dan sebagainya, ada benda yang dia kata I am a robot. Dia kata aku ni adalah robot, I cannot decide anything yang related to emotion juga, tentang perasaan. Aku sayang kat seseorang, tanya AI, dia pun tak boleh nak decide apa keputusan yang paling baik untuk dia tentukan kalau dia sayang seseorang, nak disayangkan ke nak dicerai. Berbanding, saya bagi contoh zaman Rasulullah, tentang seorang wanita namanya Jamilah. Jamilah binti Ubay tanya tentang, aku memang dah tak ngam dengan suami aku, Sabit bin Qais. Nak buat macam mana? AI tak boleh buat keputusan tentang perkara tu. Kerana dia tak boleh nak analyse perasaan manusia dan apa yang sesuai dengan dia. Sama juga dengan seorang lelaki. Saya tengok tentang perasaan ni, Jamilah ni tadi, dia kata aku tak la attahimu dina, aku tak kecam agama dia. Dia memang orang soleh, orang baik. Tapi kadang-kadang kan memang dia dah tak ngam dengan lelaki dia. Rupanya sebenarnya memang dia nak minta cerai. Kalau kita tanya soalan tu berkenaan dengan perasaan, dia tak boleh nak decide satu. Mungkin tu adalah cabaran ke Prof? Untuk AI, cabaran masyarakat kita yang bakal berdepan dengan teknologi AI ni. Itu salah satunya lah. Maknanya perkara-perkara yang melibatkan urusan begini. Sebab tu dulu pun dalam kes macam fatwa sebenarnya ada sebahagian macam Emirat ni kan, dia dah ready kan dengan chatbot dia ke, dengan ratusan soalan yang dia dah ready, boleh lah. Tapi kalau isu yang melibatkan penjiwaan, perceraian, urusan-urusan yang memang direct sesama manusia, dia pun tak boleh nak decide. Macam ada satu kes tu, seorang lelaki tanya pada Rasulullah, dia kata aku ni ada seorang isteri yang dia baik tetapi mulut dia masalah sikit. Wafi lisannya lah, lafaz dia adalah mulut dia jahat sikit. Mungkin dia selalu marah. Selalu kena marah bini ke? Saya? Saya mana begini bari marah saya? Nak mati di marah saya. Saya AI tak boleh ni. Ni AI tak boleh. Saya tanya aja. Aku bukan AI. Tak, maksudnya AI tak boleh. Tak boleh. Jadi adalah antaranya urusan yang. Jadi bila lelaki tu tanya Rasulullah kata kalau macam tu kau ceraikan dia. Rasulullah bagi penyelesaian paling ekstrim. Tapi dia jawab, tapi dia melahirkan anak-anak aku. Dia main sentimen perasaan ni AI tak boleh jawab. Engkau lahir anak, pandai dia lah, dia kata. Boleh AI jawab macam tu. Tapi Rasulullah kata kalau begitu jangan sakiti dia. Berbaik dengan dia macam tu. Maknanya kalau kita bagi guide,
AI tak boleh bagi berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan apa lagi perkara-perkara yang dia tak boleh kasih akal, sayang. Akal yang melibatkan akal. Saya faham tu Prof. Itu saya faham. Okey. Tapi sekarang ni manusia sekarang ni dah hidup dengan robot. Faham. Dah start dah. Dah. Tadi Prof cakap kan yang dekat kilang apa semua robot. Yeah. Tapi sekarang dah ada manusia, robot berbentuk manusia. Yang mana ada orang kahwin dengan robot. You know? Okey. Katalah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Robot ni lagi cantik daripada Datuk Nana. Adakah orang tu dia nak kahwin dengan robot atau dia nak kahwin dengan manusia? Dia hampir sama membenarkan hipotesis kita yang awal tadi. Adakah AI ni akan mempercepatkan lagi hari kiamat kerana keperluan manusia tu dah digantikan dengan AI? Kalaulah maknanya, tapi dalam hadis hanya sebut kalau dah diangkat iman, maknanya semua manusia dah tak beriman. Waktu tu maknanya majoritinya kufur, itu dah membawa pada hari kiamat. Kita cakap pasal AI, kita cakap, so apa kita punya benteng manusia ni? Masyarakat, benteng kita ni apa? Benteng. Sebab kita memang nak tak nak, zaman tu kita kena lalu tu. Betul. Anak, cucu, cicit Kau kita. sempat ke Datuk? Kau sempat ke? Tak tahulah. Saya tak Umur, cakap, umur, saya umur. sekarang bercakap Umur pasal berapa? umur saya muda sikit daripada Prof. Asal perempuan tak nak cakap pasal umur? Cakap je 41. 41. muda Sampai sikit ke pada Prof. zaman tu? Tak, saya bukan kisahkan sampai atau tidak zaman itu. Apa yang berlaku pada anak saya, cucu saya, cicit saya nanti. So, apa benteng dia? Betul. Saya Apa setuju. kita Benteng punya dia, ni Prof. apa? Betul. Benteng Dia Prof. sebenarnya apa-apa tangannya, apa-apa ciptaan, inovasi yang merosakkan manusia berpunca sebenarnya memang daripada nafsu manusia. Dia nak jadi ini kerana apa? Katakan macam tu. Dia nak kaya dengan apa? Dengan menipu sebagainya. Semua adalah kehendak dia. Dia nak menguasai tersebut, lalu dia manipulate teknologi yang dia ada. Apa yang datang pada hari ini, manusia, anak-anak kita dah diterapkan dengan macam-macam pemikiran yang membenteng dia sebenarnya memang agama juga. Sebab tu kita tak tinggal dengan dia solat. Sebab tu macam mana ayah, tengok daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, aku nak mati pun dia tak lupa doakan anak dia solat. Solat ni paling benteng. Kalau saya boleh luar topik sikit, di USIM dulu kita ada buat training untuk golongan hijrah. Golongan hijrah ni maksudnya dulu dia duduk di lorong-lorong. Dia kadang-kadang dah ubah habis, fizikal pun dah ada. Sampaikan saya jumpa ada satu kes tu, dia dah sampai operate apa semua, tapi dia nak hijrah kembali balik, tapi badan dah lain. Dia orang kadang-kadang dia orang insaf ni bila tengok kawan dia meninggal. Bila kawan dia meninggal, kita ada Prof UAE tu ajak mandi jenazah, dia tengok kawan dia macam-macam dah berubah apa semua, dia nak baik. Dalam proses tu, perkara yang paling kita tekankan memang solat. Manusia akan tolak dia orang, tapi Allah Ta'ala tak tolak dia orang. Kan, maknanya macam mana keadaan pun, dia dalam keadaan sedemikian, dia masuk surau pun orang tengok lain macam. Betul. Tapi kita cakap kepada dia, abang, nak panggil abang pun ke, nak panggil akak pun ke, sebab dia punya appearance dah campur macam tu. Tapi dia kata jangan tinggal solat. Macam mana pun orang tak suka, sebab bila dia jadi macam tu, kadang-kadang orang Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang orang pula yang jeling macam tu kan. Bentengkan anak-anak dia dengan solat, anak-anak kita dengan solat. Fahaman agama dengan teknologi, dia boleh membinasakan dia. Dengan teknologi dia boleh bawa dia kepada kebaikan juga. Yang kita risau ni Datuk, Prof, ialah teknologi ni boleh menghancurkan anak cucu kita. Ini yang cakap. Ialah maksud saya kiamat tu bukanlah dunia kiamat perampung. Kalau katakan kiamat manusia, manusia tu dah tak ada akal fikiran, dah tak ada, semua bergantung kepada gadget, semua dah tak ada rasa akhlak yang baik, dah tak ada rasa kecintaan, dah tak ada rasa apa-apa. Dia sesama manusia, dia sama adik-beradik dia pergi mampung kau mampung kau. Dia dengan mak dia dah buat tak peduli, dengan bapak tak peduli. Itu bagi saya dah rosak lah. Dah ke arah kiamat lah kan. Ini yang paling kita takut. Sebab tu Nabi pesan, bila akhir zaman tu kau hafal lah surah Kahfi, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tu Nabi dah pesan dah tu. Kalau kau nak menghadapi Dajjal. Jadi sekarang kita tengok pun macam contohnya lah, boleh ke hari ni dengan adanya teknologi hari ni, manusia boleh mengawal nafsu dia. Manusia boleh mengawal nafsu dia. Kau nak shopping, semua kat situ. semua pakai tak pakai, pergi beli. Nafsu. Betul. Sebab tu Datuk, saya rasa tadi balik pada soalan Datuk, apa pembenteng dia memang pada pandangan saya memang agama. Saya bagi pengalaman sekolah, katakan kita
Anak-anak sekolah asrama. Salah satu sekolah asrama saya dulu, untuk anak saya lah, dia benarkan smartphone. Bila bawa smartphone, macam-macam kes. Masuk bincang dalam, saya kebetulan AJK PIBG sekolah tersebut, bincang macam-macam kes. Last sekali sekolah terpaksa tutup. Ada sekolah-sekolah berasrama penuh, memang ada setengah dia benarkan. Yang boleh menyelamatkan dia dengan phone dia adalah agama dia. Kalau dia yakin dia dilihat, dia tak tengok ataupun dia tak. Kadang-kadang kita pun dengar kes terkejut lah tu. Kes pelik-pelik juga ni budak-budak ni sekolah menengah. Seperti? Dia guna ni untuk beli benda bukan-bukan. Dan yang buat tu bukan budak lelaki pun. Katakan macam tu kan maknanya. Jadi yang membimbing ataupun mendinding dia memang perkara agama dia. Kalau dia yakin dia dilihat, amalan dia akan disaksikan, dia akan dicatat dan semua, dia tak kalau dia terlepas pun dia akan boleh kembali. Sebab tu kita tengok dalam range budak-budak ni, teknologi yang dia ada, yang mengawal dia memang agama dia. Saya setuju. Sebab apa? Kalau kita tengok kan, sebenarnya kebergantungan kita kepada Allah. Okey. Satu manusia, 9 jin. Nisbah dia. 90 malaikat. Jadi maknanya, satu manusia, 90 malaikat boleh jaga kita. Kalau kita bergantung. Maknanya benda ni boleh ada. Siapa yang boleh menandingi malaikat? Shield. Shield lah. Kita kuat Shield. sebenarnya. Tapi masalahnya, engkau yakin tak? Tak, engkau yakin tak benda tu? Kita yakin tak? Macam Prof cakap tu, saya setuju. Bukanlah saya ni pandai agama sangat. Tetapi kerisauan kita membuatkan betul lah. Aku pun pernah lara dulu. Jadi sebenarnya kalau katakan kita balik kepada fitrah kita bahawa benda ni dunia ni hanya ujian, tumpangan. Yang sana tu betul, yang sana tu benar, yang sana tu sampai bila-bila. Jadi maknanya kita kena balik kepada situ lah. Dan kita kebergantungan kita memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi sekarang ni masalahnya Datuk. Masalahnya macam mana kita ni dalam zaman hari ini dengan ada benda-benda ni nak mengawal nafsu kita. Okey, contohlah. Kita boleh pergi kerja pagi sampai petang. Lepas tu jumpa kawan ada meeting. Berapa kali satu hari kita baca Quran? Okey, satu hari tak maulah. Kita ambil seminggu. Boleh tak kita hadap Al-Quran tu 8 jam seperti hari kerja? Maksudnya hari Sabtu. Okey, hari Ahad engkau pergilah berhibur. Kenapa tak buat lah? Termasuk saya. Jangan cakap orang lain, termasuk saya. Boleh tak macam okey, hari ni adalah hari Quran aku. Quran hour. Quran hour aku start daripada pagi pukul 9, pukul 6 petang aku keluar. Aku ada rehat lah tengah hari apa semua. Kenapa tak buat? Dia kadang-kadang benda ni dihidupkan satu, kalau kita tak ada kekuatan, circle kita kena baik. Saya dulu PhD-nya di UK, di Birmingham. Waktu dekat Birmingham, memang kita buat weekly punya majlis ilmu. Cerita pengalaman, weekly punya majlis ilmu memang kita akan baca satu halaman muka surat, kemudian kita tafsirkan, ambil pengajaran. Bila dah tiap minggu kerap, ada yang cadangkan. Dia kata, Ustaz, tak boleh ke kita buat sebulan sekali aja? Tapi saya respect ada jawapan seorang abang tu lah, dia buat PhD engineering. Dia kata seminggu sekali ni je lah kita nak baca Quran. Kalau kita jumpa sebulan kali, takkan sebulan kali aku nak baca Quran, dia kata. Jadi circle tu yang membantu dia. Kalau circle kita, kalau kita sendiri tak kuat, kita tengok kawan kita, rajin pergi solat. Memang kita pun rasa, jomlah kita. Aku pun tak solat je tadi, katakan macam tu. Circle tu penting. Dia kalau komuniti tu kecil, dia akan jadi macam tu. Sebab komuniti tu kecil, dia nak bonding tu. Ya. Bila komuniti tu besar, macam sekarang kita kat sini. Mana masjid tak ada? Masjid kiri kanan depan belakang Malaysia semua ada. Tapi kita pergi tak? Termasuk kita pergi tak? Ini saya bukan cakap pasal orang, saya bercakap pasal diri saya kan. Diri saya. Pergi tak? Kenapa kita tak buat? Tapi kenapa kita boleh hadap binatang ni yang AI digital 24 jam. Kita boleh hadap ni sampai sakit-sakit tengkuk. Hadap, tengok 2 jam. Satu lagi Datuk kan, saya rasa sebenarnya satu lagi perkara. Kalau kita boleh manipulate teknologi tu untuk kejahatan, sebenarnya kita boleh manipulate untuk kebaikan. Maksud saya kebaikan betul. Dia remindkan kita. Maknanya bila tapi mana yang syok?
bagi manusia. Kalau yang shock memang itu masalah dia. Itu saya katakan tadi, dia umpan kita. Nampak tak? Balik tadi maknanya teknologi ni, okey, siapa yang buat teknologi ni? Kita tahu. Orang-orang siapa, seperti orang mana kan yang kontrol dunia ni. Dia yang ada duit. Dia yang boleh pengaruh orang, dia boleh tarik orang yang pandai ni buat benda ni, dia pengaruh, dia ada duit. Dia control the world. Maknanya dia masukkan benda ni, dia umpan. Maknanya apa yang Al-Quran kata tak boleh, dia bolehkan. Nampak tak? Apa yang Al-Quran kata tak boleh, dia bolehkan supaya kita ni hancur. Itu kerja dia orang. Tapi kita kena sedarlah. Bila saya kata macam highway ke kiamat, mungkin ada orang tak setuju. Mungkin ada orang tak setuju, tapi cuba fikir balik secara dalam-dalam perjalanan tu kan. Kenapa saya panggil highway? Maksudnya highway ni macam-macam boleh berlaku. Dalam perjalanan nak pergi A sampai Z ni, macam-macam boleh accident. Betul. Dari tayar pancit. Boleh singgah RNR. Macam-macam boleh berlaku. Di mana? Kat mana kan? Adakah kita ni highway maknanya laju? Adakah kita punya kiamat ni semakin dekat? Ini yang kita worried, sama ada kita sempat bertaubat ataupun tidak. Sebab tu saya kata maknanya penggunaan teknologi ni ada positif, ada negatif. Ada pembimbing yang kita perlukan. Pembimbing atau pelindung shield kita tu tadi adalah apa yang agama gariskan. Sebab manusia memang akan guna macam-macam. Dia boleh download apps yang positif, boleh download Quran. Dia boleh download apps yang negatif, boleh cari benda yang bukan-bukan. Jadi sebenarnya atas apa yang nak dididik ataupun sebenarnya satu lagi, parent pun main peranan juga dalam kita mengawal kan. Maknanya kalau parent dia sendiri maknanya bagi kebebasan yang terlalu melepaskan ataupun dia terlalu bebaskan anak dia, tak bagi dia terpulang kepada anaknya, itu pun satu perkara yang satu kesilapan juga. Jadi highway untuk anak dia sendiri bawa kepada kerosakan. Kalau ikutkan sebenarnya dalam Quran peranan ibu ayah tu paling penting. Yang kontrol dia ini daripada kecil lagi 4 tahun dah bagi dah. Dah dibiarkan untuk tapi anak. Tapi benda sama berlaku. Dulu masa kita orang kecil, TV, radio. Zaman lah Tok, zaman. Yelah zaman. Tapi yelah. Budak-budak sekarang, saya tak nampak budak-budak tak ada pegang handphone sekarang. Zaman. Gadget. Semua ada. Itu tadi Prof kata. Saya ada 6 cucu. Terpulang kepada parents tu balik. Dah parent pun dah ke situ. Yelah. Itu je cakap. Parent lah kena didik. Mana parent tu mesti didik. Prof. Kau naik kereta Prof. Orang rumah kau dengan anak kau buat apa? Tengok. Kalau ada limitation yang kita letakkan. Contoh, kalau kita kata dalam kereta ayah tak nak tengok siapa pegang phone, tak ada pegang phone. Kalau kita kata dalam atas meja makan tak boleh phone, tak boleh phone. Limitation kita letak satu. Lepas tu memang disiplin. Disiplin kepada anak-anak. Memang parent juga akhirnya. Kalau parent kata pandai kau lah, kau nak buat apa pun, itu satu kereta pun boleh terbalik. Betul. Memang highway tu lah. Betul-betul lah kitanya highway tu. So itulah dia. Jadi Prof, kita generasi yang sekarang memang direct to gadget kan. Betul. Nasihat Prof. Baik. Pada pandangan saya, gadget ni adalah satu perkara yang sangat memudahkan kita. Sebenarnya banyak aspek yang positif. Betul. Tetapi balik kepada kita tadi, maknanya bagaimana kita yang menggunakan. Macam pisau, kalau kita bagi dulu tak ada telefon, bagi pisau. Kalau dia guna potong buah pun boleh. Kalau dia guna potong benda lain pun boleh. Maknanya semuanya adalah bergantung. Sama itu yang parent waktu dekat sekolah asrama tu nasihatkan saya, dia kata phone ni sama macam pistol ke pisau ke. Kalau dia guna untuk positif. Kalau dia guna untuk negatif, dia akan ada negatif. Kita yang membentuk dia. Kalau kita bentuk dia salah, dia lagi lajulah kat highway tu dengan teknologi yang dia ada. Untuk dia ke hari kiamat, kalau kita bagi dia bimbingan, tahu ini ada had laju dia, kat sini kena berhenti, kat sini kena makan dulu, isi minyak. Ada speed trap. Ada speed trap. Kalau tak kau masuk longkang apa semua, dah bagi tahu pendidikan tu, berhati-hati. Jadi dia akan sampaikan. Dia akan sampai dengan selamat berbanding yang highway yang tadi menuju ke kiamat lebih cepat. Hari ni saya cakap. Okey. Dulu saya duduk rumah setinggan. Bila pukul 6 petang, family dia dengan anak-anak dia, bini isteri dengan anak-anak, saya dengan mak saya, adik-beradik, tunggu bapak saya balik. Mana abang kau ni tak sampai-sampai. Lepas tu bapak dia balik. Abah balik, sana dah balik. Mana abang kau tak sampai-sampai. Risau.
kau rasa hari ni bini kau risau ke tak balik? Siap boleh tengok kat mana location. Tak payah tanya. Dah pergi mana. Ada dia risau. Nampak dia? Dia mengurangkan yang saya kata tadi tu bila Jibril kata kasih sayang tu. Kasih sayang sesama manusia, sesama keluarga tu, dua-dua keluarga. Jadi mana dah kurang kasih sayang. Mungkin yang terakhir pasal highway ni, silakan yang Prof. boleh Prof nak. Nak gulung ke? Nak gulung ke, nak lipat ke? Nak kungfu ke? Baik. Kalau daripada awal tadi perbincangan kita sebenarnya bermula dengan AI dengan hari kiamat. Ada beberapa tanda hari kiamat, kita ulang balik, maknanya tanda hari kiamat ni mesti dianalisis dengan tanda yang lebih jelas. Tak boleh juga sebenarnya kita nak semudah-mudahnya definisikan Dajjal ni sebagai AI ke dan sebagainya. Maknanya kena ada satu garis panduan yang jelas. Satu. Yang keduanya, AI ini juga adalah satu perkara yang kedua-dua belah positif dan negatif side-nya adalah ada. Jadi yang menentukannya adalah manusia itu sendiri. Dan nafsu manusia mesti dibimbing dengan agamanya. Yang ketiganya adalah pelindungnya memang dari aspek agamanya. Ini yang paling utama dalam kita menentukan hala tuju perjalanan anak-anak kita dan diri kita, insya-Allah. InsyaAllah. Kita hari ni bukan nak menyalahkan sesiapa, bukan nak bagi kata kita orang tahu hari kiamat tu ke bila ke apa, tapi saja je aku nak buka pandangan korang. Mungkin korang kat rumah pun berfikir jugalah. Ada betul, ada salah. Ada yang langsung tak pernah terfikir macam mana yang Datuk bagi tahu tadi. Kita sama-sama lah. Mungkin korang pun ada idea kau boleh komen kat bawah ni. Kau ada idea kau, tapi komen-komen baik-baik lah. Jangan komen pening-pening, buat pening kepala orang lagi kan. Nak kecam-kecam. Sebab ni bukan untuk kecam. Kita saja nak berbincang-bincang. So itu yang saya beranggapan bahawa audience hitam putih, mereka cukup bijak melihat komen-komen. Mereka cukup bijak untuk bersama memberi pandangan itu. Jadi saya bukalah komen untuk korang semua. Dan thank you very much Prof, kerana sudi bersama kita. InsyaAllah lain kali kita bincang lagi Prof. InsyaAllah. Kita bincang lagi benda-benda yang sedap ni kita nak borak ni kan. Terima kasih Datuk kerana sudi datang podcast saya. Okey, jumpa lagi dekat Hitam Datuk Putih. tengok highway mana ni? Saya ikut highway Duke lah. Duke kan kalau kat sini tak tahu, saya tak tahu. Okey, jumpa lagi Hitam Putih di YouTube Suhan dan juga Ustaz Dita setiap hari Ahad jam 9 malam. Assalamualaikum. Bye.